Saudara, dari negeri di bawah bayu, kita bersama Anisia Daulus. Antara paparan projek tebatan banjir perlu disiapkan sebaiknya. Terus dengan laporannya, kita bersama dengan Ann. Silakan Ann. Projek tebatan banjir Penampang bagi pakej 2 dan 4 wajar diteruskan dalam rancangan Malaysia ke-13. Ia bagi melengkapkan projek tebatan banjir Penampang untuk menangani isu banjir di daerah itu. Ahli Parlimen Penampang Dato' Iwan Benedict berkata, pakej 1 dan 2 projek berkenaan telah bermula penghujung tahun lalu membabitkan pembesaran dan pendalaman sungai dan parit. Bagaimanapun projek tersebut mengalami kelewatan disebabkan beberapa faktor. Antaranya ada penghuni rumah yang tidak mahu berpindah di sepanjang laluan projek yang telah terlibat di dalam PK 1 dan 3 yang sedang dilaksanakan. Kampung Hungab yang tertangguh beberapa tahun yang lepas kerana melibatkan pemindahan utiliti dan pemindahan utiliti itu memerlukan peruntukan. Dato' Iwan ditemui media di Penampang. Dalam pada itu katanya, sebagai persiapan menghadapi banjir di daerah itu, 21 Dewan Terbuka dan Bangunan Awam lain sekitar Penampang diwartakan sebagai pusat pemindahan sementara PPS. Sebelum ini hanya satu PPS diwartakan, iaitu di Pusat Kebudayaan Penampang. Bagaimanapun setiap kali banjir, PPS ini mengalami kesesakan berikutan bilangan penduduk terjejas yang dipindahkan agak tinggi. Belanjawan Sabah 2024 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masih Dimanjut di Dewan Undangan Negeri pada 24 November 2023 bakal menemui penghujungnya. Esok Jumaat pula akan dibentangkan Belanjawan Sabah 2025. Ikuti perkongsian wartawan Gabriel Michael Stone mengenai pencapaian Belanjawan Sabah 2024. Bertemakan Sabah Teguh, Rakyat Terbela, Belanjawan Sabah 2024 menjurus matlamat utama membangunkan ekonomi serta membela kesejahteraan hidup rakyat. Berjumlah 5.701 bilion ringgit telah dirangka ke arah membela kesejahteraan hidup rakyat melalui pelaksanaan program pembangunan berterusan. Pastinya belanjawan ini berada di landasan yang tepat, terutama usaha ke arah mempertingkat ekonomi merujuk kutipan hasil negeri. Setakat bulan September, saya fikir kita telah mengutip 80% daripada pendapatan yang kita sasarkan. Hasil utama kita ialah daripada minyak mentah di sekitar 31%, dan daripada cukai jualan negeri CJN sekitar 40%. 30% hasil minyak yang saya nyatakan tadi adalah datang daripada pembayaran royalti oleh kerajaan pusat kepada negeri Sabah. Datuk Masidi turut yakin peratusan perbelanjaan yang telah dirancang mampu mencapai tahap 96% seperti tahun sebelumnya menjelang penghujung tahun ini. Beliau turut berpuas hati dengan pencapaian penggunaan kewangan yang mana jabatan atau kementerian berkenaan telah melaksanakan tugas dengan baik. Walau bagaimanapun, Datuk Masidi turut menegur dalam kalangan pegawai pelaksana agar fokus mengenai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Saya sebenarnya ingin menyatakan dan memperingatkan bahawa perlu pegawai-pegawai yang terlibat melipat gandakan usaha untuk mengatasi masalah birokrasi, kelangan jabatan dan sebagainya. Seperti mana yang saya selalu nyatakan, jangan tunggu esok apa yang kita boleh buat hari ini. Turut dikongsikan usaha membina Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ yang berimpak tinggi sekaligus akan ditambah pada masa akan datang. Apa yang saya lihat daripada pengalaman saya sendiri berjumpa dengan penerima rumah SMJ ini, saya fikir sambutan cukup baik sekali lah. Malah ada yang begitu terharu menerima rumah. Apabila mereka mendapat rumah SMJ yang lebih besar, dibuat dengan baik, mereka amat terharu dan sambutannya cukup baik sekali lah. Pelbagai impak lagi bakal dibentangkan meliputi pembangunan perindustrian, pelancongan ataupun pertanian, sama ada diteruskan ataupun akan ditambah baik. Sama-samalah menyaksikan pada Jumaat ini menerusi Belanjawan Sabah 2025. Gabriel Michaelstown, RTM. Aspek
Aspek kebersihan menjadi agenda utama kerajaan negeri tahun depan dalam memperkasa masjid dan surau. Usaha dilaksana dengan memberi fokus terhadap kebersihan tandas serta lanskap masjid selain menganjurkan program-program keagamaan. Exko Agama dan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Arifin Arif berkata, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS juga akan membantu melaksana penambahbaikan masjid secara berperingkat. Kebersihan itu sangat penting, kebersihan itu adalah utama karena ia merujuk kepada keimanan juga. Dan saya juga meminta kepada JAHINS untuk melihat mana-mana prasarana tandas yang memerlukan kita membantu untuk membuatnya, mesti kita mendapatkan maklumat daripada pegawai tadbir agama di daerah masing-masing. Tapi selepas ini JAHINS juga akan menambah baik mana-mana masjid karena di Sabah ini kita mempunyai masjid paling banyak di Malaysia. Datuk Arifin berkata demikian selepas merasmikan Konvensyen Pemerkasaan Tadbir Urus Masjid Peringkat Negeri Sabah 2024 di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Katanya Masjid Imam Haji Awang Hashim Pekan Sipitang dan Masjid Azizur Rahman Kampung Kimanis Papar boleh dijadikan contoh kerana sentiasa mengutamakan aspek kebersihan tandas dan lanskap. Beliau turut mencadangkan agar jawatan kuasa masjid menggajikan pekerja khusus untuk menjaga kebersihan masjid. Kebajikan pesara perkhidmatan awam di negeri ini terus diberi keutamaan. Terbaru, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz menyantuni 2 pesara perkhidmatan awam dan balu kepada pesara dalam program ziarah pesara uzur di Kota Kinabalu. Kedua-duanya mengalami masalah kesihatan dan memerlukan bantuan perubatan. Saya mengharap sangat berbelas hatilah atas bantuan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam yang mana masih lagi memberi sumbangan terhadap bekas-bekas sakitan kerajaan yang bermasalah dan kasihan. Amat baik sekali lah dalam menghadapi masa-masa akan datang. Itu yang kami harapkan. Ya, habis pesara-pesara ini kebanyakannya datangnya daripada luar kawasan, maksud saya dari pendalaman untuk ke bandar untuk mencari nafkah hidup lah untuk menampung keluarga. Program ini pada saya adalah sesuatu yang sangat baik untuk diteruskan di masa-masa hadapan kerana kita tidak mahu pesara merasakan bahawa mereka dipinggirkan apabila perkhidmatan mereka telah berakhir. Tan Sri Wan Ahmad turut memberitahu pesara juga akan menerima pelarasan pencen seperti mana yang diumumkan Perdana Menteri bagi Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA yang akan dilaksanakan Disember ini. Ketua Jurulatih Sabah FC Datuk Ong Kim Swee menyuarakan kebimbangan terhadap prestasi pasukan muda Sabah FC di bawah umur 23, 20 dan 18 tahun. Berdasarkan keputusan perlawanan yang kurang memberangsangkan dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini, prestasi Sabah FC di peringkat umur itu masih belum mencapai tahap memuaskan. Menurut Datuk Kim Swee, Sabah FC memerlukan perancangan jangka panjang untuk memastikan kemajuan yang konsisten dalam pembangunan bakat tempatan. Di mana kita tahu banyak yang memperkatakan tentang pemain-pemain tempatan Sabahan ataupun dari Sabah untuk mewakili Sabah. Saya rasa itu satu cadangan yang cukup positif. Tetapi kalau kita tidak mulakan dari sekarang, terutamanya daripada akar umbi, pembangunan pemain secara berperingkat, kita tak akan mendapatkan keputusan walaupun 5 tahun, 10 tahun jika tiada perancangan yang cukup baik. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, katanya lebih banyak kursus kejurulatihan perlu dilaksana untuk memastikan jurulatih di akademi dan pasukan remaja mendapat pendedahan secukupnya. Sementara itu, mengulas tentang kabar angin perpindahan pemain Sabah FC, Stuart Wilkin ke Selangor FC, Datuk Kim Swee menafikan dakwaan tersebut. Jelasnya dakwaan itu adalah tidak benar kerana kontrak semua pemain Sabah FC adalah sehingga April 2025.
Datuk Kim Swee meminta agar pihak yang berminat dengan pemain skuad Badak boleh berbincang secara profesional dengan pengurusan Sabah FC. Spekulasi perpindahan dikhawatiri boleh menjejaskan persiapan dan momentum positif pasukan ketika ini. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam berita wilayah. Kembali bersama Ifah dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Ifah. Baik, terima kasih Anne.